YB, tadi soalan saya merujuk pada kenyataan YB daripada dulu yang mengatakan policy makers tidak boleh dipersalahkan atas kepanjangan sistem hari ini. Jadi boleh YB perjelaskan sikit terutamanya dalam soal bagaimana ia memberi kesan ke atas Badan Kehakiman Malaysia. Okey. Ya, yang contoh yang dia beri adalah macam contoh rasuah di Syaki berlakulah tadi itu. Saya tak setuju dengan pandangan itu sebab dia gagal melihat bahawa dasar-dasar yang ditentukan oleh policy makers ini, rangka pengurusan itu yang puncanya adalah dasar, adalah yang menyumbang pada penyelewengan yang berlaku di bawah. Katakan kita ada dasar-dasar yang berkesan menentang rasuah. Jadi itu akan mengurangkan rasuah di bawah, ya, di peringkat institution atau implementers lah yang dia bagi. Jadi dia keliru lah tentang isu ini. Jadi dia gagal faham yang membentuk polisi yang melaksanakan dasar itu adalah penentu, adalah memainkan peranan yang cukup penting, dan mereka akhirnya mesti ambil tanggungjawab. Sekiranya sebagai contoh, sekiranya kita melihat masalah rasuah meningkat di Badan Kehakiman, ya, kita tak boleh salahkan pada yang terlibat dalam rasuah secara terus. Kita kena tanya juga macam mana pemerintah ataupun yang menentukan dasar sudah membenarkan satu keadaan di mana rasuah berlaku, tidak ada langkah-langkah yang berkesan, dan masalah itu terus berada itu. So dia gagal melihat macam mana akhirnya kita kena point of fingers, ataupun dalam bahasa Inggeris the buck stops at the policy maker. Dan inilah dia kita nampak dia kelirulah tentang hal ini. Jadi bagaimana boleh kita halang perkara ini daripada berlaku? Maksudnya macam dia kata, macam tadi YB kata policy makers harus dipertanggungjawabkan juga. Yeah. Jadi apa caranya untuk menghalang perkara ini daripada berlarutan? Jadi okey, kita ambil contoh rasuah itu. Kita tahu rasuah itu berlaku, tapi policy makers kena disoal langkah-langkah yang sekarang ada ataupun institusi yang sedia ada untuk mencegah rasuah tidak berkesan. Jadi institusi itu kena diperkukuhkan. Kita kena buat analisa kenapa institusi yang seharusnya mencegah rasuah sudah gagal, dan mana dah kelemahan dia, ya, di peringkat institusi di mana dikawal oleh policy maker juga, dan undang-undang, rangka undang-undang ataupun kuasa yang diberi kepada BPR ataupun kebebasan BPR untuk bertindak, semua ini adalah isu dasar. Dan kalau dasar difikirkan dengan betul, dengan secara menyeluruh, dan baru kita boleh pastikan di bawah tidak berlaku. So dia gagal melihat perkara ini. Tapi YB, bagaimana pula dengan tindakan kerajaan cuba untuk menaik taraf BPR kepada Suruhanjaya dan juga cuba untuk menubuhkan satu Suruhanjaya pelantikan kehakiman? Adakah ini tidak mencukupi? Bagi saya tidak mencukupi, sebab itu tidak menangani beberapa isu yang pokok. Okey, satu isu yang pokok yang disebut oleh Yang Berhormat daripada Kulai, dan saya pun gembira apabila mendengar pandangan beliau di Dewan, di mana dia kata kita pun mesti memberi kuasa mendakwa kepada BPR. Baru kita boleh sebut BPR itu bebas dan independen. Sekarang kuasa pendakwaan harus mesti dirujuk balik pada Peguam Negara. Dan kita tahu institusi Peguam Negara sekarang dilihat sebagai institusi politik, dicemar dengan kepentingan politik dari masa 98, ya, dan sampai sekarang imej dia masih belum dipulih. Jadi itu yang masalah dia. So selagi kita rujuk balik pada Peguam Negara, orang ramai tidak akan ada keyakinan dalam badan BPR. So dia sudah mencadang, kita setuju. BPR untuk dilihat bebas mesti ada kuasa mendakwa sendiri. So itu sebagai satu contoh. Ini isu pokok lah bagi saya. Dan ada beberapa hal lagi lah yang mesti juga ditangani. Ya. Baik.